وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم بخير وبعد. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa bagi Masjid Sultanah Bahiyah, para tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para ibu, para bapa, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang tak sempat saya sebutkan satu persatu nama kesemua yang hadir, tetapi tidak mengurangkan sedikit pun kehormatan saya kepada kalian semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumah Allah. Tujuan kita, saya yakin tidak ada tujuan yang lain melainkan untuk menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertemuan yang dilakukan kerana kecintaan yang tinggi kepada susuk tubuh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tentu tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Allah tidak akan mensia-siakan orang-orang yang mencintai Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh kecintaan. Jadi pertemuan cinta ini pertemuan untuk kita menceritakan tentang kekasih hati kita ini. Moga-moga mendapat rahmat di sisi Allah Ta'ala. Ada di kalangan para malaikat Allah yang disebut dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para malaikat ini mereka bertugas untuk mencari majlis-majlis zikir. Tugas malaikat ni, para malaikat yang ditugaskan oleh Allah ni, tugas dia apa dia? Mencari hilaquz zikir. Maksudnya halaqah zikir. Halaqah pertemuan-pertemuan yang di dalamnya itu ada memuji Allah Ta'ala, memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan pujian-pujian yang tinggi kepada Tuhan pencipta alam ni. Bila mana malaikat ini datang duduk di dalam majlis tersebut, bila mereka berterbangan jumpa majlis, mereka akan duduk datang ke majlis tadi. Bila mereka datang, kemudian ketua malaikat tadi dihantar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah tidak bertempat. Bila bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada para malaikat tersebut tentang keadaan orang yang datang dalam majlis itu, dalam keadaan Allah mengetahui perkara tadi tanpa ditanya. Bila mana ditanya oleh Allah Ta'ala, maka malaikat ini bagi tahu, ya Allah, kami datang, kami temui satu majlis yang di dalam majlis tersebut memuji kamu ya Allah, menyebut nama Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, dan menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan orang-orang yang berada dalam majlis tersebut. Kemudian malaikat tadi kata, ya Allah, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata, ampunkan mereka semua yang berada dalam majlis tadi. Hadis ini sahih, tak? Allah Ta'ala kata, ampunkan semua yang ada dalam majlis tersebut. Kemudian malaikat ni kata, ya Allah, dalam majlis tersebut ada seorang lelaki yang mana lelaki ini qata', banyak melakukan dosa. Qata' ni atau wazan fa'al, nah, maksudnya banyak buat dosa. Mereka ni ada ya Allah. Allah Ta'ala kata, ampunkan sekali orang tersebut. Kerana apa? Kerana orang-orang yang berada di dalam majlis yang sebegitu tidak akan dicelakakan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang yang berada dalam majlis ilmu, khususnya majlis-majlis yang mana berkumpul untuk memuji Allah, untuk kita menyebut tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini majlis untuk kita hadir. Bukan tujuan kita ni hanya sekadar halwa telinga mari dengar, tapi hadir dalam majlis sebegini martabatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala, mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu orang yang datang daripada dalam majlis-majlis yang menceritakan tentang perkara sebegini, biasanya keluar daripada majlis tersebut dalam hati dia tenang.
Nah, perasaan dia akan jadi hilang, perasaan-perasaan gundah dalam hati dia. Kenapa? Karena ni fadilat dia. Nah, ini majlis-majlis yang mana di dalamnya tidak ada maki hamun, tidak ada perkara-perkara yang tidak baik diceritakan. Yang diceritakan hanya berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, malam ni kita nak bincang tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar cerita pasal Rasulullah ni, walaupun setiap hari kalau ada majlis berkenaan dengan penceritaan hadis Rasulullah, saya yakin tidak ada orang yang pernah boring dengar cerita pasal Nabi. Ada orang yang dia main dalam hati dia rasa, cerita lagi pasal Nabi. Nah, cerita pasal lain pula. Ada? Tak ada. Nah. Semua orang rasa macam seolah-olah bila dengar cerita pasal Rasulullah ni, dia rasa macam nak tambah lagi, nak tambah lagi. Nah, dia rasa tak cukup. Dia rasa seronok. Kenapa ni? Kerana makhluk yang Allah Ta'ala jadikan ni, Allah Ta'ala jadikan kecintaan seluruh makhluk tadi kepada dia. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis Nabi SAW, ada satu hadis Rasulullah yang menyebut ada di kalangan hamba Allah Ta'ala ni, kalau Allah Ta'ala sayangkan dia, maka Allah Ta'ala akan menjemput Sayyidina Jibril alaihi salam. Allah panggil Sayyidina Jibril, wahai Jibril, uhibbu fulanan, aku mencintai seorang lelaki yang berada di bumi. Fa'ahibbuhu, maka cintakanlah lelaki tersebut. Maka cintakanlah lelaki itu. Maka kata Sayyidina Jibril, aku cintakan dia ya Allah. Lepas Sayyidina Jibril kata macam tu, Sayyidina Jibril pula pergi kepada ahli langit, panggil ahli langit, ya ahlas sama', wahai penduduk-penduduk langit, Allah Ta'ala telah mencintai seorang lelaki di kalangan makhluk Allah Ta'ala di muka bumi ini. Maka fa'ahibbuhu, maka cintailah lelaki tersebut. Maka seluruh ahli langit mencintai lelaki itu. Bila ahli langit cintakan lelaki tersebut, kata Nabi SAW dalam hadis tu, Nabi kata apa? Bila ahli langit mencintai lelaki itu, maka Allah Ta'ala akan mencampakkan kecintaan yang sepenuhnya daripada ahli bumi kepada lelaki tersebut. Tentuan kadang-kadang kita jumpa ada orang ni, kita tak apa nak kenal mana pun, tapi bila kita tengok dia rasa jatuh cinta. Betul tak? Kita tak kenal dia sangat pun, tapi tengok dia sekali aja, rasa berkenan. Berkenan nak ambil jadi menantu. Ni hak orang perempuan lah. Nah, hak yang tak menikah lagi rasa macam nak ambil jadi laki dia. Nah, yang kawan pula tak kawan lagi rasa macam nak boleh kawan dengan kawan ini. Orang rasa seronok dengan dia. Kenapa ni orang macam ni? Kerana Allah mencintai dia. Ada orang yang kalau dia ada, orang jadi sempit dadah. Kita nak tengok orang ni, nak tengok kita ni Allah sayang ke tidak. Kalau kita ada kat tempat tu, orang rasa seronok. Kalau kita tak ada, orang rasa kurang. Tu maksud Allah sayang tu, insya-Allah. Tapi kalau kita ada, orang rasa tension. Bila kita tak ada ya, orang rasa syok pula. Alhamdulillah tak ada dah balong tu. Maksud dia masalah tu. Kita kena tengok balik noh. Jangan duk tengok ke orang ya. Duk tengok ke orang semua tak suka ke saya. Orang ni semuanya tak pandai menilai manusia. Hebat dia noh. Dia duk ingat dia tu je manusia. Rupa-rupanya dia silap nilai diri dia sendiri. Tak ada akhlak dalam diri dia tu menyebabkan payah noh. Orang nak berkumpul semua jadi meluat kepada seorang tersebut. Bukan sakat orang luat, keluarga pun meluat. Ni kena tengok, kena fikir balik. Hadis yang saya baca tadi tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala mencintai seorang tersebut, Allah menyuruh Sayyidina Jibril untuk mencintai lelaki itu. Bila Sayyidina Jibril cintai lelaki tersebut, Sayyidina Jibril pula suruh orang langit, makhluk-makhluk langit, para nabi yang berada di langit, para malaikat yang berada di langit, roh-roh orang-orang yang soleh yang berada di langit mencintai lelaki itu. Maka semua makhluk langit sayang lelaki tersebut. Maka Allah mencampakkan kecintaan itu kepada seluruh ahli bumi, kepada lelaki tersebut. Baik, siapakah manusia yang mengambil tempat dalam hadis tu tuan-tuan? Yang betul-betul mengambil tempat dalam hadis tu. Tengok diri kita, baca-baca hadis tu, tengok, aku rasa macam tu pula. Jangan tengok kita, tengok siapa? Tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lah manusia yang paling sesuai dalam hadis itu. Ni nak jadi penceramah ni.
Ni kecil-kecil lagi pandai naik atas mimbar ni, besar jadi penceramah insya-Allah. Jadi tok guru lah, penceramah aja tak ikut. Nah, ramai penceramah dalam dunia ni kan. Jadi tok guru insya-Allah tu, nampak gaya tu. Nah. Insya-Allah. Amin lah. Lambat amin ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu ketika mana datang duduk di tempat datuknya Sayyidina Abdul Muttalib. Waktu ketika mana Nabi SAW mari duduk, orang tak berani duduk tempat Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib ni, datuk Nabi SAW ni orang yang agung, hebat. Nah, ketika mana Abrahah masuk ke bumi Makkah Al-Mukarramah nak runtuhkan Kaabah, Abdul Muttalib datang bertemu dengan Abrahah. Sebab Abrahah, sebelum dia masuk tu, dia ambil dulu barang-barang orang Mekah yang ada sempadan kota Mekah. Dia ambil unta Abdul Muttalib, dia rampah. Jadi Abdul Muttalib, Sayyidina Abdul Muttalib, datuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, tahun kelahiran Rasulullah, bawa tongkat dia pergi jumpa dengan Abrahah. Sampai depan Abrahah turun menyambut kedatangan Abdul Muttalib. Hormatnya dia kepada Abdul Muttalib. Kerana apa ni? Ni Sayyidul Quraisy, ketua orang-orang Quraisy yang menjaga kota Mekah pada ketika tersebut, terkenal. Bila Abrahah turun sambut kedatangan Abdul Muttalib, dia tanya, apa tujuan tuan datang ke sini ni? Saya datang, dia kata, nak minta balik unta saya. Baik, saya ingatkan tuan ni pemimpin besar, main nak suruh saya jangan serang Kaabah. Kan saya nak serang Kaabah ni, semua dah tahu dah berita ni. Saya ingatkan kamu ni pemimpin besar, kamu main nak halang orang, jangan buatlah tempat yang mulia tu. Tengok-tengok kamu main minta unta kamu. Ni apa punya ketua ni? Apa jawab Abdul Muttalib? Abdul Muttalib kata apa? Saya main minta unta saya kerana unta tu saya jaga. Saya tak perlu minta untuk kamu berhenti menghancurkan Kaabah, kerana Kaabah Allah jaga. Nak bimbang apa dia kata? Kalau kamu nak hancur, try tengok. Bila Allah jaga takkan jadi apa punya kepada tempat tersebut. Tapi unta tu saya punya. Tu saya nak kena minta balik tu. Kaabah saya tak perlu minta, sebab tu Allah punya. Allah akan pertahankan Kaabah. Nampak hebat no? Dia punya bahasa dia. Ini kata datuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tak berani lah duduk tempat dia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sekali mai duduk tempat Nabi SAW, tempat Abdul Muttalib duduk. Abdul Muttalib tak mai duduk lagi, Nabi mai duduk tempat tersebut. Pak-pak saudara yang lain pakat minta untuk Rasulullah turun. Kecil lagi waktu tu, budak kecil, mana tahu tempat ni siapa punya. Maka diminta turun. Maka Abdul Muttalib nampak, dia kata, biarkan anakku itu berada di tempat tersebut, kerana dia nanti akan menjadi pemimpin yang besar. Nampak tak? Sebab tu orang tua-tua cakap dengan budak-budak, kena cakap benda elok-elok, jangan cakap benda tak elok. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang makcik mai jumpa seorang ustaz. Dia cerita, kata anak dia ni teruk perangai. Anak perangai teruk sungguh. Merempit apa semua ni, kira tak ada benda lah yang dia tak tinggal, semua dia buat. Kata ustaz tu kata dekat makcik ni, makcik, anak makcik jadi macam tu sebab makcik tu kata macam tu. Cuba makcik ubah persepsi makcik dekat anak makcik. Ubah pandangan makcik tu daripada anak. Tiap-tiap hari makcik bangun tidur, makcik sebut anak saya hebat, anak saya kemah, anak saya bakal pemimpin, anak saya seorang yang insya-Allah jadi anak yang soleh. Kalau perempuan, anak yang solehah. Sebut yang tu tiap-tiap pagi. Makcik ni kata apa? Nak sebut macam mana ustaz, memang mangkuk pun. Dah makcik sebut dia mangkuk tu jadi mangkuk sungguh. Mula-mula mangkuk boleh minum air lah, kali mangkuk jamban teruk. Tak boleh nak buat apa. Tuan-tuan, bila makcik tu kata, habis tu saya nak kena sebut macam tu kata tiap pagi ustaz. Ya, sebut macam tu tiap-tiap pagi. Pakcik bangun pagi, makcik sebut benda yang elok tentang anak makcik. Jangan sebut elok tu depan orang. Sebut seorang-seorang kita, kerana tu lebih ikhlas. Kita sebut anak kita baik depan orang, padahal anak kita kenal macam mana perangai dia di rumah. Tapi depan orang sembang cerita pasal anak dia ni, tak ada orang lain lah, anak dia lah paling hebat di dunia ni. Tu bukan cara salaf. Para ulama dulu bukan cerita macam tu, no? Bukan duduk depan orang, anak saya lah hebat, anak lah saya lah kemah, anak saya ni masya-Allah nanti akan jadi orang yang kemah nanti. Bukan cerita ke orang.
Ni suruh sebut seorang-seorang kita kerana waktu tu paling ikhlas kali kita harap kepada Allah. Maka makcik ni pun buat apa yang ustaz tu kata. Buat. Dia pun kata main seminggu ke 2 minggu. Ustaz ni cerita. Dia kata cukup seminggu 2 minggu tu makcik ni jumpa dia balik. Dia kata alhamdulillah ustaz, anak saya ni berubah dah sikit. Makcik betulkan lagi. Sebutkan lagi, bukan sebut, insya-Allah anak makcik akan jadi baik nanti. Sebab tu orang tua-tua kita ajak noh. Ni ramai orang tua-tua dalam majlis kita ni kan. Saya silap minta tolong tegur lah. Nah, orang tua-tua selalu tegur kalau anak-anak nampak buah sikit lari dalam masjid apa semua. Jangan sebut benda tak elok. Nah, kalau tengok budak kuat teriak, wah, kita kena sebut benda yang elok. Kena sebut apa? Insya-Allah budak ni nanti akan menangis di jalan Allah. Malam-malam nanti dia akan bangun malam menangis kerana takutkan Allah. Sebut yang tu. Jangan kata budak ni lah turun siapa tak tahu jenis teriak malam ni. Jangan kata gitu. Mula nak sarah nak cari salah mak dia, tok wan dia dulu kuat teriak malam ni kak. Masa kecil-kecil, cari tok wan dia pula dah. Tak, sebut anak ni insya-Allah besar nanti akan jadi seorang yang abid. Orang yang menyembah Allah pada tengah malam, yang pekat dalam keadaan menangis takutkan Allah. Kalau budak ni kuat tumbuk orang, buat tumbuk orang. Ganah, jangan sebut ganah. Ganah budak ni. Kahak, jangan sebut gitu. Sebut insya-Allah budak ni lah nanti akan menumbuk Yahudi laknatullah. Tu dia. Jadi pejuang agama Allah Taala, sebut gitu. Baru jadi kemah. Kalau tengok budak ni cakap tak berhenti, popek. Sebut apa dia? Insya-Allah budak ni nanti akan jadi tok guru besar, mengajak umat dengan kebaikan insya-Allah dengan cakapan dia. Sebut gitu, sebut yang elok-elok. Insya-Allah anak kita jadi elok. Ni sunnah Rasulullah. Dan sunnah para orang yang terdahulu. Baik, balik kepada cerita kita tuan-tuan. Saya nak cerita bab Nabi SAW. Kita tengok adik kecil tadi ni keluar cerita lain. Dia panggil apa tu? Dia panggil kalau kata dalam bahasa Arab dia panggil jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tirad ni apa dia? Dia nak cerita benda lain, dia masuk benda lain dulu. Lepas tu dia masuk baliklah cerita kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, dalam Quran Allah Taala sebut, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan kelebihan yang Allah Taala beri kepada kamu. Apa kelebihan yang Allah Taala bagi? Kata Imam As-Suyuti rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan dimaksudkan dengan fadlullah itu adalah ilmu. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Taala. Yang dimaksudkan dengan rahmat, apa maksud rahmat tersebut? Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, wa bi rahmatihi ay bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dengan disebabkan Nabi kita Muhammad. Rahmat dalam ayat itu adalah Rasulullah. Katakanlah dengan ilmu yang diberikan oleh Allah dan dengan rahmat iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan kedua perkara tersebut bergembiralah kamu. Tuan-tuan, dalam ayat ni menunjukkan kepada kita bahawa kegembiraan kita menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah tuntutan dalam agama. Ini bukan lagi tuntutan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan tuntutan mustahab, bukan tuntutan sunnah lagi. Tapi ini tuntutan wajib. Wajib bagi kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diri kita lagi. Malah Rasulullah suruh kita ni orang tua-tua ajak anak-anak kita ni untuk cintakan Nabi. Apa kata Rasulullah? Addibu auladakum salasa qisalin. Ajar anak kamu 3 benda. Hubba nabiyyikum wa hubba ali baitihi wa tilawatal Quran. Ajar anak kamu 3 benda, kata Nabi. Addibu, maksudnya ajak ni macam mana? Bukan habaq saja. Bukan kita pergi habaq kat anak kita, cek sayang kat Nabi nah. Bukan habaq nah. Suruh ajak. Ajak ni macam mana? Kita kena buat dulu. Macam mana kita nak ajak anak kita ni sayang dengan Nabi? Kena bawa anak kita main majlis yang cerita bab Nabi. Macam mana kita nak bagi anak kita sayang dengan majlis ilmu? Pak kena main dulu majlis ilmu. Pak tak pernah main majlis ilmu tapi duk suruh anak. Anak tak pernah tengok pun pak pi majlis ilmu. Macam mana anak tu nak sayang dengan majlis ilmu? Pak asyik-asyik nampak muka di mana? Tesco ya. Pas Tesco, Jasko. Pas Jasko, Maiden.
Lepas Maidin berhenti KFC Zat. Lepas tu pergi ke sebelah Pizza Hut, beli bungkus bawa balik. Hak tu ya. Tak ada tempat lain. Masjid jarang. Tu macam mana anak tadi nak tiru pak? Nampak tak? Adibu auladakum hubba rasulih. Hubba rasulikum. Ajarkan anak-anak kamu cintakan nabi mereka. Siapa nabi mereka? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubba ali baitihi, dan cintakan ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mencintai ahli keluarga Rasulullah juga adalah tuntutan daripada Nabi kita Muhammad. Tuntutan daripada Nabi bermaksud tuntutan daripada Allah. Faham? Yang ketiga, membaca Al-Quranul Karim, tilawat Al-Quran. Membaca Quran ini adalah juga disuruh oleh Nabi untuk diajarkan kepada anak kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita berkumpul mencintai Rasulullah. Kita kumpul dalam majlis maulid. Nah, orang-orang yang melaksanakan majlis yang sebegini, mengumpulkan manusia untuk meletakkan rasa cinta yang tinggi kepada baginda Nabi Muhammad. Ini orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita kumpul kerana sayang dengan Nabi. Dan kita bergembira dengan kelahiran Nabi ini bukan hanya pada hari lahir Nabi, tapi sepanjang masa kita cintakan Nabi SAW, dan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Kerana itu ada di kalangan para ulama yang menyambut maulid ni bukan hanya setahun sekali, tapi setiap minggu dibuat majlis maulid. Setiap minggu. Kalau kami di negara Arab, di Mesir, orang-orang Mesir ni, kalau yang ada kewangan lebih sikit, dia akan panggil orang mai ke rumah dia buat majlis maulid di rumah. Kan buat apa pun, baca burdah. Nah, kemudian kalau ada suara-suara siapa sedap sikit, jemput pakat mai baca burdah. Nah, ketuk kompang apa semua di rumah. Tak, mai baca di majlis mana? Di rumah dia buat. Karena rumah-rumah yang dibacakan burdah dalam rumah tersebut, insya-Allah akan diberkati oleh Allah. Tidak akan diberikan oleh Allah Ta'ala benda yang tidak elok dalam rumah tersebut. Sebab tu ni sunnah para salafun salih yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu. Baca burdah Al-Imam Al-Busiri ni, dibacakan dalam rumah mereka. Rumah baru buat, baca burdah. Dapat anak, baca burdah. Kemudian dapat menantu baru pun baca burdah. Buat burdah InsyaAllah berkat keluarga tersebut. Kita jarang buat itu, kita buat di masjid. Alhamdulillah khair. Jarang ada orang panggil orang main rumah buat kenduri. Buat kenduri biasanya kita buat kenduri tahlil. Tak apa, tak ada masalah. Benda yang baik. Kita tambah pula mai bulan Rabiul Awal ni, tambah satu lagi. Kita buat maulid, kita buat juga tahlil. Sekali campur. Masya-Allah. Lagi comel. Kalau kita tak erti nak baca burdah, suara semua jenis parau semua. Kalau menasyid saja, pakat keluar habis pada rumah. Terkeluar nako-nako tingkap mu kalau dia menasyid. Jadi kita kata cukuplah kita kumpul ni, kita buat tahlil lah. Tok imam pun ada, kita baca tahlil. Tapi majlis kita buat hari ni tujuan saya buat ni untuk nak meraihkan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat je. Jamu makan, it'amut ta'am. Bangun makan kepada orang kerana gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Rasulullah akan gembira dengan kita. Al-Imam Abu Musa Az-Zarhani rahimahullahu taala. Ini seorang ulama besar. Disebut dalam kitab Sirah Syamiyah. Dalam kitab Sirah Syamiyah disebut cerita tentang Al-Imam Abu Musa Az-Zarhani. Dia pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu, dia tanya dekat Nabi SAW tentang amalan para fuqaha yang berkumpul ataupun mengumpulkan orang ramai buat majlis maulid. Kita tengok dalam mimpi itu, dia tanya, "Ya Rasulullah, apa pandangan Rasulullah?" Dalam mimpi ni, dia mimpi jumpa dengan Nabi. Mimpi jumpa Nabi, mimpi betul ya. Nabi sebut dalam hadis, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatamassaluni." Siapa jumpa aku dalam mimpi, maka dia telah melihat aku. Kerana syaitan tidak mampu menyerupai aku. Jadi mimpi betul Yang mimpi ni pula ulama besar, wali Allah Ta'ala. Dia tanya apa dalam mimpi itu? Yang pertama dia tanya, apa pandangan Rasulullah tentang perbuatan para fuqaha, para ulama yang mengumpulkan manusia untuk bergembira dengan kelahiran Nabi, buat jamu makan apa semua kali. Apa maksud dia sini? Orang dulu-dulu yang buat majlis maulid ni siapa dia? Tok guru, alim ulama zaman dulu. Mai zaman lah, mari kok mana atau tiba-tiba lawan dengan majlis maulid.
kata maulid bid'ah apa semua kali, bila tengok balik sirah hidup dia, nak kata ulama pun tak. Alamak dah, alamak, terkejut. Tiba-tiba boleh lawan dengan majlis-majlis yang mana dikumpulkan untuk mencintai Nabi SAW. Tuan-tuan, bila ditanya macam tu, Rasulullah kata apa? Rasulullah menyebut perkataan yang hebat. Nabi kata apa? Man fariha bina farihna bih. Man fariha bina farihna bihi. Siapa yang gembira dengan kami, maka kami juga akan bergembira dengannya. Itu dia. Maksudnya siapa yang bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad akan menggembirakan kita nanti. Dan Nabi bila gembira dengan kita, apa maksud dia? Tempat kita di mana tuan-tuan bila Nabi gembira dengan kita? Bila Nabi gembira, maksud Nabi redha. Bila Nabi redha dengan kita, bermaksud syurga tempat dia insya-Allah. Yang tu kita harap tuan-tuan. Nah, Abu Lahab. Baru ni ada keluar seorang ustaz ni kata Abu Lahab sebut tentang Abu Lahab yang dilepaskan azab pada hari Isnin tu tak betul, kata dia. Dia tulis dalam Facebook dia. Orang pakat balas habis lah. Ni kata duk rasa diri itu kemah. Masalah no. Siapa yang riwayat kisah tu cerita tuan-tuan? Siapa yang riwayat cerita kata Abu Lahab ni dilepaskan daripada seksa Allah Ta'ala dalam kubur setiap hari Isnin? Siapa yang sebut? Yang riwayat cerita ni bukan calang-calang orang no? Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullah dalam kitab dia Mauridu As-Sadi fi Maulidin Nabi, cerita bab Maulid Nabi SAW. Dalam kitab Maulid dia cerita bab kisah ni. Siapa Imam Ibnu Nasiruddin Dimashqi? Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi ni seorang ulama besar hadis, Al-Hafiz gelaran dia. Hafiz, hafal 100,000 hadis Nabi SAW. Nah, dia ni pernah mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah di Syria. Yang pernah mengajar di Madrasah Darul Hadis Ashrafiyah ni siapa dia? Al-Imam An-Nawawi. Pernah jadi mudir di situ, pernah jadi pengetua di Darul Hadis Ashrafiyah. Yang jadi juga antaranya dia. Tuan-tuan, dia pernah setiap yang menjadi pengetua Darul Hadis Ashrafiyah yang di Syria, kalau depa jadi pengetua, depa kena pilih satu hari yang depa akan bahaskan tentang hadis Nabi ataupun ayat Quran. Al-Imam Ibnu Nasiruddin Dimashqi, dia ambil satu hari, dia bahas satu ayat Quran. Ayat ni tuan-tuan dia bahas berapa tahun? Setahun dia bahas ayat tu saja. Satu ayat yang cerita berkenaan dengan Rasulullah, keluar sebuah kitab tebal dia lebih kurang 300 muka surat. Berapa tahun dia bahas ayat tu? Setahun. Yang majlis tersebut dibuat setiap minggu. Bayangkan luahnya ilmu dia dengan hadisnya, dengan ingatan dia. Yang hadir dalam majlis dia siapa dia? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah kepada kitab Fathul Bari. Pengarang kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, yang pernah hadir dalam majlis Al-Imam Ibni Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullah. Dia sebut cerita tu. Yang kedua yang sebut cerita tu siapa dia? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis. Dia juga menyebut tentang kisah tersebut dalam kitabnya Fathul Bari. Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan kisah tersebut. Al-Imam Sana'ani, Abdul Razak Sana'ani, juga meriwayatkan kisah tersebut dalam kitabnya Musannaf. Al-Imam Suhaili dalam kitabnya Raudul Unuf. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah juga riwayatkan kisah tersebut. Ni mari mana tak tahu, tiba-tiba kata kisah tu tak betul. Apa kisah dia tuan-tuan? Kita selalu dengar kisah tersebut. Kisah dia Abu Lahab, bila mana lahirnya Rasulullah, Sayyidatina Suwaibah Al-Aslami datang temu dengan Abu Lahab. Suwaibah Al-Aslamiyah ini adalah siapa dia? Adalah khadam ataupun hamba kepada Abu Lahab. Dia mai bagi tahu, kata, tuan, gembiralah tuan hari ini kerana tuan dapat anak saudara comel, anak saudara segak. Cakap Arab lah, bukan cakap Kedah. Cakap Arab lah, terjemah ni. Tuan dapat anak saudara comel sungguh, segak. Seronok Abu Lahab dengar berita tadi. Dia seronok, dia kata apa? Dia kata, wahai Suwaibah, kerana kamu orang pertama yang bagi tahu kat aku kisah ni, aku bebaskan kamu. Tu dia. Kerana gembira dengan kelahiran Nabi, dibebaskan hambanya yang dia kasih. Kemudian dia ambil Rasulullah,
Dia keliling Kaabah, seronok dengan lahirnya Nabi SAW. Selepas dia mati, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, dah bapa saudara Nabi, kena adik-beradik lah dengan Abu Lahab, bermimpi bertemu dengan abangnya ni. Tanya dia kepada abang ni, Abu Lahab, macam mana keadaan kamu dalam kubur? Abu Lahab kata, aku disiksa dengan sangat berat oleh Allah kerana tidak mengikuti Nabi SAW. Nampak tak? Kemudian, tapi dia kata, setiap hari Isnin aku dibebaskan daripada azab tadi. Aku diberi minum oleh Allah Ta'ala daripada minuman yang keluar daripada celah jariku. Ni, daripada jari ibu ni keluar air minuman. Yang air minuman tadi dalam riwayat sebut, sebagai riwayat kata rasa dia macam susu. Kerana apa ni? Kerana aku gembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Tuan-tuan, ni yang disebut oleh Imam Ibn Nasiruddin Dimashqi dalam satu syair yang ma'ruf kita selalu dengar. Iza kana hadha kafirun ja'a dhammuhu. Kalaulah kafir ini yang telah datang pencelaan Allah Ta'ala, celaan Allah kepadanya. Bitabbat yadahu fil jahimi muqallada. Yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran dengan tabbat yada abi lahabin watab, yang mana dia akan kekal dalam api neraka Allah Ta'ala. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima. Setiap hari Isnin dia akan diberikan oleh Allah apa dia? Nikmat. Yukhaffifu anhu bisururi bi ahmada. Dikurangkan dia daripada azab Allah Ta'ala kerana gembira dengan lahirnya Rasulullah. Ini dengan lahirnya Ahmad, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil 'abdi alladhi jaa tula umrihi. Fama dhannu bil 'abdi tula umrihi. Apakah pandangan kalian kepada seorang hamba yang sepanjang hidupnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, yang mati dalam keadaan mata apa ni, bi ahmada masrur, yang gembira dengan Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi dan juga beriman kepada Allah Ta'ala sepanjang hidup. Ni hak yang laki ni, sehari saja seronok dengan Nabi, Allah bagi dah kelepasan kepada dia. Macam mana pula dengan kita yang tiap-tiap hari gembira dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Takkanlah kita tidak akan dilepaskan langsung daripada perkara tersebut. Tuan-tuan, dalam kubur ada di kalangan jenis-jenis azab yang Allah Ta'ala bagi, yang mana orang ni ditanya dengan 5 soalan. Paling berat dalam kubur adalah bila ditanya soalan. Hak tu yang paling berat kali. Betul tak? Sebab soalan yang paling payah nak jawab tu. Sebab takut dia tanya, takut tak boleh nak jawab. Betul? Kita bukan boleh hafal tau. Man rabbuka, duk mengapai siap dah. Ni bukan SPM. Nah, ni bukan soalan periksa kita duk mengapai lepas tu keluar soalan spot. Ni soalan ni memang spot dah pun. Keluar lama dah. 5 soalan. Ada orang yang ditanya 5 soalan. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu? Wa ma qiblatuka, apa kiblat kamu? Semua ditanya. Wa ma kitabuka. Semua tu ditanya oleh Allah Ta'ala, ditanya oleh malaikat dalam kubur. Ada orang yang ditanya tak semua, tanya 2 aja. Ada yang macam tu. Ini disebut dalam kitab Aqidatul Awam, Syarah Aqidatul Awam Nuruz Zalam, karangan Syekh Nawawi Bantani. Ada yang ditanya 1 soalan saja. Soalan dia ditanya tentang solat dia. Solat tak dulu ketika di dunia? Jawapan dia, saya solat. Nah, saya solat. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Pada wajah mereka tu ada kesan tanda sujud. Kesan tanda sujud tu bukan dai hitam tu, bukan. Kesan tanda sujud tu maksudnya kesan wuduk mereka yang mereka ambil menyebabkan bercahaya wajah mereka di depan Allah. Maka nampak wajah mereka tadi simahum, tanda-tanda mereka ni ahli sujud. Nah, bukan mesti hitam di dai. Bukan mesti kita hitam tu maksud ni baru semayang. Tak ada hitam maksud dia, hang tak ada simahum fi wujuhihim min asari sujud. Bukan tu maksud dia. Maksudnya apa dia? Maksudnya wuduk kita yang kita ambil tu adalah simahum. Kena bagi faham elok ayat tu, no. Haidupi syarah, oh dia ni ada tanda hitam. Dia ni barulah termasuk dalam ayat tu. Kamu tak termasuk lagi sebab tak ada tanda hitam. Dah. Habis tu orang perempuan kesian lah. Nah, orang perempuan boleh ke pergi buat tanda hitam kat dahi tu? Lagi orang lelaki tengok, nampak tak apa nak segak pula. Jadi tanda yang dimasukkan tadi daripada tanda wuduk kita. Nah, ada orang ditanya yang tu je, tanya solat dia saja. Ada orang yang tak ditanya tentang perkara tersebut. Apa yang ditanya?
dibawa satu gambaran kepada dia. Nah, seorang lelaki, kemudian ditanya oleh malaikat, kamu kenal tak siapa lelaki ini? Maka kalau orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia akan jawab, hadza Rasulullah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar jawapan tu saja, dilepaskan terus daripada azab. Ada orang yang malaikat bukan nak tanya dia, malaikat main nak tengok dia saja. Ada orang yang macam tu. Malaikat mari-mari tengok dia. Kalau duk bersedia dah nak jawab ni, dia tengok tak jawab, tak tanya pun. Bukan nak jawab, tanya pun tak. Lepas tu malaikat pun, Assalamualaikum. Dia kata, tanya apa? Tak, kami saja main nak tengok kamu je. Kerana apa? Kerana kami duk tunggu lama dah orang yang disebut-sebut oleh ahli langit bahawa dia ni sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami duk tunggu-tunggu kamu ni lama sangat. Alhamdulillah hari ni boleh bertemu muka dengan kamu. Cukuplah yang tu pun dah nikmat dah. Kami boleh tengok kamu pun dah nikmat. Masya-Allah. Ada orang yang macam tu, tuan-tuan. Kita ni tak pasti no, semayang kita, zakat kita, haji kita, puasa kita ni diterima ataupun tidak oleh Allah. Siapa boleh jamin? Nah, sebelum keluar masjid pada hari ini solat maghrib dia tadi ni memang diterima 100% daripada Allah. Siapa boleh jamin? Siapa boleh jamin kata satgi semayang isyak dia, insya-Allah pahala dia penuh. Tak ada kurang sikit pun. Lompang tak ada. Siapa yakin hari semalam dia bagi sedekah untuk mangsa banjir di Kelantan, Terengganu, Pahang apa semua kali itu, memang ikhlas sungguh kerana Allah Ta'ala dan pahala dia tidak akan ditolak oleh Allah. Siapa yang yakin? Tak ada siapa pun yakin. Nah, tak ada siapa pun yakin. Hebatlah macam mana kita pun takkan yakin punya kita ni amalan kita tu diterima 100%. Kerana kita bimbang ada macam-macam dalam niat kita waktu kita buat amalan tadi. Betul tidak? Nampak tak? Tapi ada satu amalan yang ni tak ditolak, tuan-tuan, iaitu cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tak ditolak. Malah orang yang cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sakat tak ditolak, maka Nabi akan membalas cinta dia balik. Bila Nabi balas balik cinta dia, nah, maka pada ketika tersebut tak ada tempat lain lah melainkan syurga Allah Ta'ala. Tentu ada seorang lelaki, nah, kerana dia tak tahu nak buat apa dah, dia pergi ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni Arab Badawi, orang kampung. Dia pergi ke makam Rasulullah, kemudian dia sebut kepada Nabi, ya Rasulullah. Rasulullah dah wafat pada waktu tersebut dalam makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Waktu ketika ni cerita ni dia ambil daripada mana, tuan-tuan? Ni dia disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan boleh buka dalam tafsir ayat yang saya akan baca nanti. Tengok dalam ayat tersebut ada kisah tu dimasukkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Laki ni mai dekat depan masjid Nabi, depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, saya beriman dengan ayat Allah Ta'ala yang mana Allah telah menyebut, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, kalaulah ada di kalangan mereka yang melakukan kezaliman pada diri mereka, iaitu dengan melakukan dosa kepada Allah. Ja'uka, mereka datang kepada kamu ya Rasulullah. Fastaghfarullah, mereka mohon ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul memohon ampun untuk pihak mereka. Nabi mohon ampun bagi pihak lelaki tersebut. Nah, lawajadullaha tawwabar rahima, kamu akan dapati Allah itu Maha penerima taubat dan Allah itu Maha pengasih. Dia baca-baca ayat tu, tuan-tuan, lepas tu dia baca syair. Saya tak ingat syair tu. Dia baca-baca syair tadi, dia puji Nabi lah. Lepas dia baca syair puji Nabi SAW, kemudian dia pun keluar daripada masjid Nabi. Kebetulan waktu tu ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Utabi. Al-Imam Utabi waktu tu sedang duk dengar lelaki ni duk baca ayat tadi. Dia duk merembang tengok lelaki ni baca apa. Baca ayat tersebut. Habis lelaki tu baca semua tadi yang kita sebut, lelaki tu keluar. Imam Utabi pada ketika tersebut matanya jadi mengantuk, tidur dia depan makam Nabi. Waktu tertidur tadi ni mimpi jumpa Nabi SAW. Dalam mimpi tersebut Nabi bagi tahu kepada Imam Utabi, wahai Utabi, kamu pergi jumpa dengan lelaki tadi yang baca tadi ni, bagi tahu dekat dia Allah telah ampunkan dosa dia. Tu dia. Masya-Allah.
Allah ampunkan dosa dia tu. Tentang sebab tu kalau kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah, elok baca ayat tu. Di depan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat tu. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Baca ayat tu. Insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Faham? Jadi tuan-tuan, ni kerana apa ni? Kerana dia rasa cinta dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak tahulah. Kerana cinta tadi dibalas balik oleh Allah Taala, diampunkan dosa dia. Kita macam mana? Kita tak pasti semayang kita diterima ke tidak. Kita tak pasti puasa kita diterima ke tak. Kita tak pasti ni zakat kita ni diterima oleh Allah ataupun tidak. Maka kita nak buat apa tuan-tuan? Kita harap cinta kita dengan Rasulullah sajalah. Tapi jangan cinta saja tapi tak ikut. Cinta kena ikut lah. Bukti cinta kena ikut. Betul tak? Orang ni dia kalau dia cinta kepada seseorang, dia akan ikut semua yang orang tu buat. Kita ni isteri kalau cinta ke suami dia, apa yang suami dia paling suka, yang tu dia akan buat. Yang suami tak suka, dia tak buat. Suami kalau cinta ke bini pula, apa yang bini suka, dia akan bagi. Yang bini tak suka, dia tak akan cakap depan bini dia. Nah, kerana dia cintakan isteri dia. Betul tak? Jadi kalau kata cinta dengan seseorang, bukan hanya mujarrad dengan sekadar kita mengucapkan cinta. Saya cintakan kamu. Sebelum tidur, bisik kat bini, saya cinta. Esok pagi, terajang balik. Kan gitu cara dia. Cinta mesti dibuktikan. Kadang orang tak cakap pun kata dia cinta, tapi perasaan cinta tu hebat. Ayah dengan mak mana sama dia punya cinta dia dengan anak. Mak dia jenis tunjuk, ayah tak tunjuk, ego tinggi. Betul? Jarang no ayah duk main peluk anak, bagus. Mak pula duk buat tak tahu ada itu. Payah jumpa tu. Ayah kalau jenis tu pelik tu. Selalunya lah, tak pelik lah, selalunya ayah kalau kita jumpa anak, dia buat relax dengan anak dia. Tak tanya anak sihat ke tak sihat ke, buat tak tahu. Yang duk tanya mak. Bukti dia apa dia? Kalau anak telefon, dengan siapa paling lama dia cakap? Dengan ayah ke dengan mak? Dengan ayah, dengan mak, dengan ayah sekali ya. Sihat anak. Tak apa, cakap dengan mak hang. Cakap dengan mak hang, aku tak tahu nak cakap apa dengan hang. Bagi kat mak tu. Yang cakap berjam-jam mak. Pok 2-3 minit ya. 2-3 minit tu pun lama. Lawan diam. Pakat tak tahu nak cakap apa. Tapi dengan mak, idea macam-macam. Boleh cerita macam-macam. Tapi ikut belakang, pok yang paling sayang. Pok duk tanya, dia macam mana tadi? Makan cukup ke tak? Dia tak tunjuk kat anak dia. Tapi dia cinta kat anak dia. Cinta tak ada dah cewek. Cinta ni tak ada nak hebak dah. Tapi masing-masing ada bentuk percintaan tadi. Kecintaan dia tadi ditunjuk masing-masing. Kita nak cinta dengan Nabi buat macam mana? Ada orang dia mengaku dia cinta Allah tapi tak mau ikut Nabi SAW. Maka macam mana kamu nak kata kamu cinta Allah? Sebab tu disebut dalam Al-Quran, dikatakan apa dia? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ni dia ada dua jawab. Kalau kita mengaji bahasa Arab, kita nampak ayat ni segak sungguh. Comel susunan dia. Apa dia Allah Ta'ala sebut? In kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cintakan Allah, fattabi'uni. Ini jawab pertama. Ikut aku, kata Nabi. Ini jawab dia. Kalau nak cintakan Allah, kalau kamu in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cintakan Allah, apa dia jawab dia? Syarat, jawab bagi syarat tadi. Jawab dia apa dia? Fattabi'uni, ikut aku. Kemudian apa dia? Ada jawab lagi. Jawab kepada jawab pula. Mana sekarang ni? Jawab pada jawab. Yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cintakan Allah, ikut aku. Kalau kamu ikut aku, maka Allah akan cinta kamu. Weh, sekarang ni. Bukannya Allah Ta'ala sebut, kalau kamu cintakan Allah, ikut aku, nanti Allah cinta, kamu akan cinta Allah. Tak. Kamu cinta Allah, ikut aku, bukannya kamu cinta Allah. Tapi kalau kamu ikut aku, Allah yang cinta kamu. Tu dia, terbalik. Ni hebat ni Nak ikut Nabi macam mana tuan-tuan? Sebab tu ikut ni beza dengan taat. Allah Ta'ala tak guna ayat qul in kuntum tuhibbunallah ati'uni yuhibbukumullah. Tapi Allah Ta'ala sebut apa dia? Fattabi'uni, ikut aku. Kerana orang ni dia akan ikut kerana cinta.
Tapi kalau guna ati'uni, ada orang kadang-kadang dia taat bukan kerana dia cinta, tapi kerana dia takut. Betul tak? Kita taat dekat bos kita, mai kerja awal, kadang bukan kerana sayang kat dia pun, tapi takut lagi kena buang kerja tu ya. Tapi kita taat tak? Taat tak tentu. Nah, bos suruh mai pukul 8, 7.30 sampai dah depan kedai, depan tempat kerja. Takut lagi punch card keluar warna merah. Dululah zaman punch card warna merah lu ni. Zaman lah ada punch card lagi kah? Dia ada cara lain pula kot noh. Cara kehadiran dia ambil itu. Kenapa tu? Karena cinta kah? Tak. Karena takut. Tapi kalau sebut attabi'u fattabi'uni, ittiba' di sini, mengikut di sini mesti cinta. Orang tak ikut no kalau tak cinta. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi. Orang kata hebatnya dia ni dalam cintakan Rasulullah. Kalau kamu tengok dia beramal dengan sunnah, kata Sayyidatina Aisyah, kamu akan kata dia gila. Semua benda dia ikut. Tang Nabi jalan, kemudian Nabi naik tang tempat Nabi naik kuda. Nabi naik kuda sampai kat satu tempat Nabi turun. Kemudian Nabi tarik kuda tu sampai satu tempat, Nabi naik balik. Dekat tempat yang sama dia akan buat macam tu selepas kewafatan Rasulullah. Setiap kali dia lalu tempat tu, dia akan turun. Naik kuda lah, sampai kat tempat tu dah turun. Lepas tu dia tarik kuda seorang-seorang dia sampai kat ujung tempat tertentu, dia naik balik. Orang tanya, "Tuan guru, wahai sahabat Nabi, kenapa kamu buat macam tu?" Dia kata, "Kerana dulu aku pernah tengok Rasulullah buat macam tu kat tempat tersebut." Dia mungkin Rasulullah turun tu sebab sembang dengan orang. Nabi naik kuda, tengok-tengok ada orang seorang tanya soalan, tanya pandangan Nabi, kemudian dia turun. Nabi SAW turun daripada kuda, sembang dengan orang tu sambil berjalan, tarik kuda. Tapi Sayyidina Ibnu Umar tak tengok benda tu. Dia tengok yang penting Nabi buat, maka aku nak ikut yang Nabi buat. Kadang-kadang orang tengok dia berjalan, jalan betul, lepas tu dia kona. Lepas tu dia kona pula akhir lagi. Orang tanya kenapa pergi kona, depan tak ada apa pun. Depan kau ada pokok, batu ke apa, tak ada apa, tapi pergi kona aku situ. Dia kata dulu Nabi pernah kona kat situ. Dulu waktu Nabi jalan mungkin ada batu, mungkin ada pokok, kemudian Nabi kona. Tak, dia kona juga. Ni hebat. Kenapa dia buat itu tu? Kerana cinta. Sebab tu bahasa cinta ni tak boleh kita tak boleh nak salahkan orang yang cinta dia ni mendalam ni. Kita tak boleh nak komplain dia. Nampak tak? Tu Imam Busiri kata, jangan dimarah aku ni, wahai orang-orang yang tak faham dengan aku, jangan dimarah aku yang sedang jatuh cinta ini. Imam Busiri kata, kerana kalau kamu jatuh cinta, kamu akan tahu macam mana penyakitnya cinta ini. Betul tak? Kita kalau duduk tengah bercinta dengan bini kita dulu sebelum nikah, lalu kot kampung dia pun, dia punya degupan jantung tu lain, betul tak? Bukan tengok dia pun, lalu kampung ya. Ini kampung bakal isteri ni. Nak tengok kita sayang dengan orang tu, tengok macam mana. Ni kata ulama-ulama kata, kalau kata dia pengsan, ni Ibnu Sina sebut tak silap saya, Ibnu Sina sebut. Ni kata ni penyakit cinta ni. Kadang-kadang dia koma pun, degupan jantung dia tu masih lagi boleh berkomunikasi dengan cinta. Ada seorang ni koma, tengah-tengah duk koma tu, orang nak tengok dia ni kan, nak bagi dia ni hidup balik, nak bagi kawan ni hidup, jantung dia macam mana, sebut yang dia cinta. Maka cari siapa kekasih dia, maka disebut negeri kekasih tersebut dulu. Mula sebut Zimbabwe. Relax, tak ada apa pun. Uruguay, jauh sangat tu. Senegal, sebut semua negara kulit hitam semua ni. Apa dia lagi? Nama-nama negara lah. Afrika, Rom, tak ada. Malaysia, bunyi kedebuk. Sikit dah dia bergetak sikit bila sebut Malaysia. Rupanya kekasih dia di Malaysia. Daripada Malaysia yang besar tu, kecilkan sikit, sebut nama negeri. Sarawak, tak ada apa. Sabah, tak ada apa juga. Jawa, tiba-tiba main mana Jawa di Malaysia. Bangsa dah lah, tanah Jawa. Sebut pula apa dia? Johor, relax. Lagi sebut apa lagi? Pahang, relax. Melaka, boleh relax. Kedah, jantung lagi, sekali lagi berdegup. Sebut-sebut Kedah tu berdegup sekali lagi. Dia duduk Kedah. Kedah pula masuk dalam lagi. Padang Terak, relax, buat tak tahu. Lokstar, relax, tak ada apa.
Berdiri. Sik. Tak ada apa. Baling. Duk baling. Nah. Dia berdeguk baling. Baling pula, masuk ke baling pula. Di baling mana? Di mana? Tawa. Tak tahu. Lagi. Di baling mana? Batu 42. Tu tempat saya tahu lah. Saya bukan daripada baling pun. Kampung Landak. Tak tahu. Dia Pak Bong. Ingat Pak Bong? Bunyi ketepak. Kan dia bunyi dada dia duduk naik. Rupa duduk kampung Pak Bong. Kemudian dia masuk. Ni masuk dia apa ni? Tak sebut lagi nama orang dia cinta tu. Nak kena sebut pula nama orang kampung Pak Bong tu pula. Saya bukan kenal semua. Sebut satu-satu nama sampai nama yang orang yang dia sayang tadi ni diri bangun terus. Kenapa? Kerana cinta. Ini pernah dibuat tu tajribah ataupun eksperimen macam tu pernah dibuat kepada seseorang yang cinta. Tak sebut nama lagi, sebut tempat yang berkait dengan orang tu saja pun dia dah rasa lain dah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita buka Burdah Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala, kita tengok dalam bab pertama dalam Burdah disebut apa? Dia cerita pasal Madinah Al-Munawwarah. Betul tak? Dia cerita pasal Madinah ni. Cuba tengok nah, saya bawa Burdah ni. Dia kata apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sebut, amin tadhakkuri jiranin bizi salami. Apakah teringat jiran yang tinggal di Zi Salam? Mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Sehingga engkau cucurkan air mata bercampur darah yang mengalir daripada matamu. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin. Atau kerana tiupan angin kencang yang berhembus dari arah Kadhimah. Ni nama-nama tempat apa ni? Ni semua nama tempat di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa dia sebut nama-nama tempat ni? Dia tak sebut terus kata dia tu sayang dengan Nabi. Tapi dia nak bagi hint kat kita ni, nak bagi tahu kata yang aku maksudkan tadi ni adalah Rasulullah yang aku cintai. Bukan kerana benda tu semua. Nampak tak? Ni yang apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang disebut oleh Majnun Laila. Yang disebut kata kalau aku tengok bumbung, bukan dinding tu kalau aku lalu. Dia kata amurru ala diyari Laila. Amurru ala diyari diyara Laila. Aku melalui negeri-negeri yang negeri tersebut Laila berada di negeri tersebut. Uqabbilu zal jidari zal jidara. Aku mencium setiap dinding yang ada di negeri tersebut. Tu dia. Kenapa ni? Dia sayang dekat Laila tu. Semua dinding dekat negeri tu kalau boleh dia nak sayang semua. Kenapa? Kerana Laila ada di negeri tersebut. Nampak tak? Dari dia apa? Dia sebut apa lagi? Dia kata bukan kerana cinta aku tadi ni, kerana cintakan negeri tersebut, dar tadi. Bukanlah cinta aku tadi kerana cintakan rumah tersebut yang aku sayang dinding dia tu. Tetapi apa dia? Walakin hubbu man sakanad diyara. Tetapi yang aku sayang, yang aku cintakan orang yang berada di dalam rumah tersebut. Aku sayang dinding rumah bukan bermakna aku sayang dinding tu. Saya cium dinding tadi bukan bermakna dinding tu yang saya cinta, tapi yang saya cintai yang di dalam dinding tersebut. Siapa? Laila. Laila tadi kata para ulama, yang dimaksudkan dengan Laila dalam syair tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar syair tu, kita duk kata tu Laila cinta dengan Majnun. Majnun ni nama orang gila, disebut gila. Gila kenapa? Kerana terlalu mencintai Rasulullah. Maka dia gambarkan Nabi itu macam orang perempuan. Maka dia nak hadirkan cinta tadi, dia hadirkan kecintaan dia macam mana kalau dia cinta dekat orang perempuan. Maka dia buat syair. Lepas tu dia keluar amurru ala diyari diyara Laila uqabbilu zal jidari wa zal jidara. Aku ciumkan semua dinding-dinding yang ada di tempat tersebut. Nampak tak? Bukan aku cintakan dinding tadi, bukan aku cintakan rumah tersebut, walakin hubbu man sakanad diyara. Tapi yang aku cinta adalah orang yang berada dalam rumah tadi. Tuan-tuan, siapa yang duduk dalam rumah tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok orang kadang-kadang pergi depan makam Nabi, dia cium makam. Dia cium dinding-dinding makam. Kenapa dia cium dinding makam? Kita pun hak tengok nampak tak apa nak erti sikit, ni syirik. Syirik macam mana? Dia bukan ada hukum pada ketika tersebut. Karena perbuatan cinta dia tadi bukan dia sujud kat benda tersebut.
Dia semua cium kerana mencintai perkara itu. Tuan-tuan, kalau saya cium dinding rumah saya, agak-agak siapa nak kata saya syirik? Nak tanya balik. Siapa boleh kata saya syirik sebab saya pergi cium dinding rumah saya? Saja-saja no, saya main kat dinding Masjid Sunnah Bahiyah ni, saya cium dinding depan ni. Pipi cium. Nah, tengok mic ni nampak lama ni, cium. Ada siapa boleh kata saya ustaz telah syirik hari ni? Buat apa? Kerana mencium mic. Cium mic apa lagi? Cium dinding Masjid Sunnah Bahiyah. Kenapa? Kerana cium dinding. Ada siapa tak boleh kata saya ni syirik? Siapa pun takkan kata syirik. Nak syirik buat apa? Saya pergi cium dinding. Tapi kenapa bila Rasulullah ada di belakang dinding tadi terus jadi syirik? Ni jadi pelik. Bila Rasulullah ada saja jadi syirik terus. Takkan pelik tu. Tu yang keluar pahaman. Konsert lebih baik daripada majlis maulid. Karena majlis maulid dia kata ni majlis bid'ah. Bid'ah lagi teruk daripada maksiat. Apa punya otak no? Kita pun tak faham. Dia punya fikir dia sampai peringkat macam tu. Dia kata alhamdulillah majlis maulid dibatalkan. Ganti dengan konsert. Kenapa ganti dengan konsert? Jadi alhamdulillah pula. Karena konsert cakap kurang-kurangnya maksiat ya. Tapi bid'ah ni bid'ah. Majlis bid'ah kena batalkan. Oh, kok tu pula dah. Ini dalil apa ni? Ni dalil otak ada masalah. Dalam kepala ni ada ulat. Nah, ulat macam dengan ulat hadut dalam kepala unta. Faham tak? Orang macam ni tak boleh buat kawan, tuan-tuan. Rosak kita. Kita cerita bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama, sikit ya Rasulullah. Kita cerita bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni untuk apa, tuan-tuan? Tujuan kita kumpul cerita ni untuk kuatkan hati kita, untuk kuatkan iman kita ni, untuk nak cah balik ni. Tuan-tuan, tak cukup no? Hadir majlis-majlis ceramah ni tak cukup. Dalil bukti kita sayang dengan Rasulullah, kita nak kena kenal lagi Nabi lepas ni. Tak cukup nak kita cerita sikit-sikit dalam majlis-majlis ceramah, setakat sejam lebih sikit-sikit. Yang tu tak boleh cerita semua. Sebab dakwah Nabi 23 tahun, macam mana nak cerita dalam masa sejam? Dakwah Nabi 23 tahun, nak cerita sejam ya? Bebuih mulut Tok Guru. Nak cerita sejam tu. Maka kena buat apa? Kena hadir majlis yang lepas ni akan mengajarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita cinta dengan Rasulullah, maka kita kena kenal syariat Nabi. Kena kenal batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena mai mengaji cerita-cerita bab Rasulullah. Sirah Nabi Muhammad kena reti. Syama'il Nabi Muhammad kena belajar. Kitab fiqh yang menerangkan tentang jalan hidup para salaf soleh yang terdahulu, macam mana mereka beramal dengan hukum Allah Ta'ala ni dalam kehidupan. Kena mengaji hukum berkenaan dengan akidah, macam mana kita nak kenal Allah. Sebab kata para ulama, la budda lil abdi, innal abda la yanbaghi atau la yanalu ma'rifat Allah Ta'ala illa ba'da ma'rifati sayyidil wujud. Seorang itu tidak akan, ni kata Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh rahimahullah. Al-Imam Abdul Aziz Dabbagh, dia sebut apa? Kalau seorang hamba tersebut, innal abda la yanalu ma'rifatallahi ta'ala illa ba'da ma'rifati sayyidil wujud. Seorang hamba itu tidak akan mengenal tentang Allah selagi mana dia tidak kenal sungguh tentang sayyidil wujud, ketua segala benda yang wujud. Apa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena kenal Nabi Muhammad dulu baru kenal Allah. Faham tak? Kalau kenal Nabi tak betul, maka kita tak akan sampai kepada Allah. Kena akhlak kita betul dulu dengan Rasulullah, baru sampai kita dengan Tuhan. Sebab tu para wali Allah Ta'ala mereka sampai. Sampai kerana apa? Kerana mereka beradab sungguh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang zaman lah ramai tak sampai? Kerana tidak ada adab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang diharamkan adab, maka dia diharamkan untuk sampai kepada apa yang dia kehendaki. Nah, orang yang diharamkan daripada adab tidak akan sampai kepada perkara tersebut. Maka ya Allah, jangan jauhkan kita daripada hadap tersebut ya Allah. Bagilah kita ni jadi orang yang beradab. Nah, jadikan anak-anak kita ni semua orang yang beradab dengan Rasulullah. Jadikan anak-anak kita ni orang-orang yang beradab dengan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kita semua di kalangan orang-orang yang mencintai jalan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Orang Melayu ni masalah sikit amin dia tu lambat. Nah. Amin dia slow. Dia tak apa nak amin mana.
Padahal sepatutnya amin tu kena kuat tu waktu doa. Hak tadi saya doa tadi ni. Dia bila ustaz doa, bila tok guru doa, orang hak dengar buat benda apa, jangan angguk saja. Amin sama-sama. Nampak tak? Boleh tak? Boleh. Kita ni orang Melayu gitu nah. Bukan orang sini lah, orang tempat lain. Kalau dengar tu imam khutbah Jumaat, mai tang ayat Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal